Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, apa yang kita fikir, apa yang kita percaya, itu kita akan buat. Jadi manusia ni buat mengikut apa yang dia percaya dan dia fikir. Apa dia fikir pun dipengaruhi oleh apa yang dia percaya. Dan apa yang dia fikir dan apa dia percaya, itu dia akan buat. Tapi manusia akan lihat sampai apa dia fikir saja. Dia tak lihat, dia tak nampak. Apa dia percaya tak nampak. Sebab dia tak nampak. Dan fikir pun tak nampak, tapi nampak sikit cara dia berfikir. Jadi sekarang semua orang fokus fikir. They call it mental mindset. Lalu dia cakap mindset. Semua cakap seluruh dunia kan? Orang pandai-pandai sikit lah, orang bodoh kan dia. Orang bodoh, orang tak berfikir, macam Hanzalah tu kan, dia tak faham ni. Dah lah dia tak faham, duduk bayan dalam perkara ni pun dia tidur. Lagilah takkan fahamnya. Jadi dia panggil mindset. Sebenarnya mindset tu cara berfikir lah. Sebab daripada percakapan dia faham ni mindset dia. Tapi itu pun tak berjelas, dia hanya ikut dia cakap. Apa dia? Mindset. Jadi mindset tu dipengaruhi oleh kepercayaan, belief. Kita boleh panggil belief set. Tapi tak pernah kamu dengar kan? Tak pernah dengar. Belief set ni tak pernah dengar. Yang dengar mindset. Tapi mindset tu sebenarnya rosak disebabkan oleh belief set dia yang rosak. Jadi manusia seluruh dunia ni sebenarnya belief set dia semua rosak. Tak ada yang betul. Jadi mindset, orang yang cakap mindset pun tak betul ya. Selagi dia tak percaya kepada Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu seolah ke tahap yang tinggi yang Allah suka. Dia ada kepercayaan tapi tak sampai tahap Allah suka. Allah suka tu yang Allah mahu, yang Allah kehendaki, yang membuatkan amal kita jadi baik. Itu yang Allah suka. Dan iman tahap Allah suka tu pun tak ada batasnya. Iman ni tak ada batas. Begitulah iman tahap Allah suka tak ada batas. Lebih suka, lagi suka, lagi suka. Jadi apabila iman tu lebih Allah suka, tahap yang Allah suka, tahap yang Allah lagi suka, maka amal dia, fikiran dia menjadi lebih betul, lagi betul, dan perbuatan dia akan jadi lagi betul, dan dia menjadi lagi disukai oleh Allah, lagi begitu. Sehinggalah dia mencapai tahap kesukaan. Allah suka dia ke yang sangat-sangat tinggi, sehingga dia dimasukkan dalam senarai kekasih Allah. Jadi hampir semua manusia kat dunia hari ini tak ada jadi kekasih Allah. Tandanya ialah banyak masalah lah. Bukan kekasih Allah ni, dia banyak masalah. Di dunia lagi banyak masalah. Jadi kerana banyak masalah, banyak risau.
Banyak fikir. Fikir yang salah. Jadi banyaklah risau, banyaklah tekanan dia kata. Dan banyaklah amal yang rosak. Akibat daripada banyak fikiran yang rosak, banyak fikir yang rosak, amal yang rosak, tekanan. Tekanan dalam bahasa Inggeris stres. Rashidi banyak stres. Dia mengaku. Hanzalah banyak stres, banyak tekanan. Itu sajalah yang dapat diketahui oleh Rashidi, stres. Itu pun bila dia dah pernah dapat tenang. Dia pernah dapat tenang satu, baru dia tahu itu stres. Kalau tidak, dia tak tahu dia stres. Sebab dia tak pernah tenang. Jadi dia stres. Satu orang yang rabun, tak pernah pakai kacamata kan. Ada dia tahu dia rabun. Macam Rashidi dia rabun dekat kan, dia masih baca lagi. Kata dia dah buat periksa, dia dah pakai kacamata, baru dia tahu apa itu terang. Manusia banyak dalam dunia ni mempunyai tekanan yang sangat tinggi kadang, tapi tak tahu itu tekanan, sebab tak pernah dapat tenang. Last banyak sakit. Banyak. Memula tu tak berapa, yalah, tekanan tu tak lama sangat. Bila lama sangat, manusia dapat sakit. Itu dia tahu. Dia baru jumpa doktor. Doktor kadang tengok tak ada apa awak sakit. Awak dapat darah tinggi je, kencing manis. Itu dia bila dah mula letih, cepat letih. Tak betul-betul lah badan tu. Jumpa doktor. Doktor pun kata tak ada sakit awak. Tak ada, saya sakit doktor. Dia kata tak ada kuman pun. Sekarang orang dapat darah tinggi pun bukan ada kuman. Dapat ubat darah tinggi, nurunkan dia lah. Macam Sufian. Dapat kencing manis, dapatlah gula, bagi tambah gula, ubat tambah. Atau kurang, ambilkan gula yang dalam darah dia tu. Itu saja boleh buat. Dia kena makan ubat tu sampai bila-bila. Kata doktor, tak ada ubat ni, kau kena makan sampai bila-bila. Begitu orang sakit psikiatrik, macam nama dia, borderline. Budak yang baru ni datang, borderline apa? Borderline apa tahu? Saya kata itu nama dia. Apa awak punya masalah? Mak dia kata dia tidur je, letih. Itu saja dia tahu. Dia datang jumpa saya, tak maksud tu lah. Bila saya tanya soalan kan, dia tak mau jawab. Tak tahulah. Awak ada sedih kan? Tak tahu lah. Lepas tu saya tanya, awak ada kecewa tak? Ada. Apa awak kecewa? Mak saya masih lagi pergi rumah bapa tiri saya. Bapa tiri saya dah halau kami semua. Mak dia ikut dia orang sebab nak jaga dia orang lah kan. Jadi duduk rumah makcik dia. Mak dia tu tak bercerai dengan bapa dia, tapi sayang anak dia, 2 orang tu lah duduk. Jadi mak dia tu sekali-sekala baliklah jumpa bapak dia kan, kat rumah dia yang dulu. Seminggu sekali, 2 kali. Dan pun saya tak tahu berapa kali, tak tahu. Tapi saya kecewa lah. Mak saya masih sayang bapak tiri saya sebab dia dah halau kami. Macam tu lah lebih kurang. Jadi dia ada, akhirnya tekanan dia tu, dia tak tahu masalah tu. Dia jumpa saya baru saya beritahu dia. Sebab dia berlaku sakit tu, sebab itulah. Jadi saya bagi dia terapi, dia tak nak ambil. Jadi charge dia consultation sajalah. Tapi apa faedahnya benda tu kalau dia tak ambil ubat dan rawatan saya bagi? Tentulah tekanan dia tu tak turun, hilang terus tak adalah. Kalau jumpa doktor sakit jiwa,
Dia bagi dia pil, makan sekebiji saja. Pil tenang dia. Pil tu tak boleh ubat tekanan dia. Menghilang, lepas tu kena makan. Hari-hari makan. Last nanti 20 tahun makan. Lama penyakit tu tak jadi begitu. Dia akan tambah lagi. Lama jadi penyakit sakit jiwa lain pula. Lain nama pula. Jumpa doktor kata dah tambah dah sekarang. Lama dah otak sudah sakit, rosak, dah nampak bayang-bayang dah. Dengar suara dah. Macam tu lah. Jadi diorang tu tak tahu yang punca sebenar last tu ialah mereka punya kepercayaan salah. Apa mereka percaya tu salah. Mereka tak percaya tiada Tuhan melainkan Allah. Tahu je. Yang Islam lah. Yang bukan Islam memang tekanan, tapi dia orang tak tahu dia orang ada tekanan sebab tak pernah dapat tenang. Sekali mereka masuk Islam, mereka tenang. Oh, jangan sangat betul-betul punya mengucap lah, bukan macam mengucap lah dipaksa macam tu, tak mau. Macam kat Kajang tu banyak masuk Islam, Asdi jumpa dia macam sampai dapat apa, sampai orang dapat sale lah. Dia buat dia dia buat kerja dakwah sampai cross deal. Apa? Close deal, macam berniaga je. Jadi orang tu pun tak boleh macam tu. Kita jangan buat dakwah atau maksud nak suruh orang mengucap atau nak suruh orang buat kerja sampai close deal macam kerja dunia. Kita hanya memberitahu, tak ada lebih pada tu. Dan mengajak dia lah. Bersungguh mengajak tu bukan bersungguh mengajak dengan ni. Kerja tu dibuat bersungguh untuk dapat perintah Allah, untuk dapat sayang Allah. Dengan bersungguh-sungguh buat kerja cara betul. Bersungguh-sungguh dapat orang tak? Bersungguh untuk buat kerja dengan cara betul. Kerana itu akan buat Allah suka. Bukan bersungguh-sungguh dengan buat kerja untuk dapat orang. Kalau kita bersungguh buat kerja untuk dapat orang, kita pun dapat tekanan juga. Kita juga termasuk dalam kumpulan yang silap yakin. Kita tidak boleh yakin kita boleh dapatkan orang. Tak boleh percaya. Kita memang percaya Allah yang boleh bagi hidayat pada. Dia tak boleh bagi hidayat. Orang yang percaya kita boleh bagi hidayat ni, dia sesungguhlah nak untuk dapat orang. Jadi bila dapat banyak orang, dia pun sudah lagi yakin salah, aku pandai buat kerja. Lagi rosak. Lepas lama pandai buat kerja, akulah bagus. Dah dapat sirik lah. Jadi belajar usaha dakwah tu, jadi bukan dapat iman naik, dapat syirik. Dakwah lama, banyak orang masuk Islam. Tapi apa yang dia dapat? Syirik. Bukan dia dapat tambah sayang Allah, tak ada. Kerana dia banyak buat usaha, tapi dia tak tambah apa ni, tenang, tambah bahagia, tak ada. Dia tambah derita pula. Bila dapat tekanan ni, dosa ni, dia tambah derita. Jumpa saya, tengok, dapat kenal pasti. Ini yakin salah. Yakin saya boleh buat. Kalau cakap dengan dia, jangan yakin, saya tak boleh buat apa, saya tak boleh buat apa. Itu cakap dia je. Tapi dah yakin, Bapa Anzalah ni, saya boleh buat. Sebab nampak semua orang dapat masuk Islam. Jadi dapat Bapa Anzalah ingat, bagus lah. Tapi tak bagus untuk dia. Tu sebab buat kerja, jangan kerja salah. Sikit je buat kerja salah, dapat yakin salah. Kerja buat dah, tapi salah. Macam Rashidi buat kerja, bila orang marah dia, dia pun marah orang tu. Bila orang tu marah saya, marah kamu tak? Marah saya, dia pun marah. Saya tengok dengan mata saya, bukan sekali, banyak kali, hampir semua kali lah. Yang saya kena marah buat dakwah ni, kalau dia bersama saya, dia akan marah. Saya cakap dengan dia, jangan buat begitu.
Sebab usaha dakwah ni kena watawasau bis sabr. Watawasau bil haq bersama dengan watawasau bis sabr. Maknanya buat kerja mengajak kepada kebenaran, kalimah la ilaha illallah, atau mengingatkan manusia kepada kebenaran dengan sabar, watawasau bis sabr. Dengan sabar tu balas buruk dengan baik. Maknanya bila orang buat buruk kat you, kamu balas dia dengan yang lebih baik. Maksudnya paling kurang diamlah, kata tak marah. Lagi baik, kamu cakap baik dengan dia. Lagi baik, kamu bagi yang dia suka lah, apa yang suka, hadiah. Macam tu. Ada Rashidi dapat buat tu. Rashidi tak dapat. Akibatnya apa? Iman tak naik. Cinta dunia tak hilang, iman tak naik ni. Dengan lain perkataan, bila kita kata iman tak naik, cinta dunia tu tambah. Bahasa lain lah, macam aku tak balik kampung, ataupun aku pergi Kuala Lumpur, macam aku tak balik. Bahasa lain dia, aku tak mau balik kampung. Macam tu lah. Ini cinta dunia bertambah atau iman berkurang, atau iman bertambah, cinta dunia berkurang. Bila kita cakap cinta dunia tu bukan duit aja. Semua yang selain Allah. Cinta bini, cinta anak, cinta kerja, cinta duit yang pertama lah, banyak sekali. Macam Yazid ada semua. Tak cukup dengan cinta duit, cinta kerja, cinta bini lagi. Jadi hati tu ada semua cinta. Beratlah kalimah tu nak masuk. Faham tak tuan? Yakin yang betul tu tak jadi, tak masuk-masuk lah. Akibat yakin tak betul, fikiran jadi tak betul, perbuatan jadi tak betul. Bila tak betul namanya dosa. Faham? Macam satu orang, jangan ingat berzina je berdosa. Saya berzina, saya lelaki suci. Bapa Anzala selalu cakap, saya lelaki suci. Sebab apa? Dia tak ada main perempuan, tak ada. Sejak dulu lagi belajar, tak ada, yalah, tak ada macam budak-budak lain, ada awet, kan? Jadi dia anggap dia lelaki suci. Itu je sebab dia suci. Suci bukan sebab tak ada awet. Suci ni bila tak ada syirik. Itu makna tafsir yang sebenarnya suci tu. Hati yang suci, lelaki suci, atau perempuan suci. Perempuan suci, lelaki suci ialah yang tidak ada syirik langsung lah. Kata Allah, kamu kena semayang, bagi ke aku semayang yang suci. Allah mau. Allah mau amal yang suci. Itu yang Allah mau. Allah tak mau amal yang tidak suci. Maknanya yang disertai, dinodai dengan syirik, tak mau. Jadi satu orang yang syirik, ya tak, dengan Allah, Yazid, bila dia semayang dia jadi suci lah. Dinodai dengan syirik. Semayang dia diterima tak? Allah tak terima lah. Dia banyak semayang. Semayang berjemaah lagi. Tapi semayang tu tak suci, maka Allah tak mau terima. Allah mau terima semayang yang tidak dinodai, yang suci. Dinodai oleh apa? Syirik. Itu sebab syirik ni kena hilang. Dia tak boleh kita minta ampun. Ya Allah, ampunkanlah saya telah mempersekutukan kau. Dia tak boleh diterima tu tuan. Allah sangat-sangat tak mau. Amal yang dinodai, amal yang tak suci. Macam jugalah kita tak mau makan kuih kan, yang dalamnya ada najis, tu tak? Sikit je kita nampak ada apa? Pak kita tengok dalam jemput-jemput yang Yazid masak, ada bulu, kan? Itu pun tak najis ya, bulu tu sebenarnya. Tapi dah tak mau makan lagi dah, kan? Semua tu tak makan. Apatah lagi dalam air tu ada najis sikit, sikit je pun kita tak boleh minum lagi. Begitulah Allah, dia tak mau. Tapi Allah sangat maha suci, maha sayang dia. Kalau najis tu tak melebihi tahap dia,
Allah terima juga. Allah ada baca dia. Bukanlah Allah tak mau terus syirik tu. Bukan Allah tak mau. Memang Allah tak mau. Jadi amal yang sangat baik, sembahyang sangat baik, orang yang sembahyang tu betul-betul suci punya. Langsung orang tu tak ada syirik langsung. Apa kan? Sebab itu sembahyang ni Allah tak mau. Ada noda sikit tau. Sebab itu orang tak dapat khusyuk sembahyang ni. Kalau iman rendah sikit. Asyik sembahyang tu masih dinodai tau. Itu tak boleh terima. Walaupun dia dah beriman beramal saleh, tapi tahap rendah, semayang dia tak suci sangat lah kan. Sebab tu dia tak dapat salat khusyuk. Macam Samad ni, dia beriman beramal saleh, tapi dia nodai juga lagi solat dia. Mana ada solat dia betul? Macam saya, dengan izin Allah, dah betul. Betul pun baru je 3, 4, 50 tahun ni. Sebelum tu, jadi tuan-tuan yang bapa boleh faham tak ni? Kenapa salat Samad tu masih lagi tak betul? Sebab dia tak sebenarnya full suci dari dinodai dengan syirik. Misal katalah 40, 50, 50 kan. Dia syirik 49. Kan? Iman dia 51. Kan? Jadi semayang ni dinodai dengan syirik 49. Mana tak ada isu. Atau dia syirik 20. Kan? Dia punya iman katakanlah 80. Tapi macam tak boleh bagi lagi. Allah mau naik tinggi. Ribu-ribu punya iman. Kalau 100 iman pun belum lagi. Katalah belum ada itu. Tapi masih dinodai juga lagi. Hampir licin betul, bersih, sebersih-bersihnya. Saya barulah diberi salat khusyuk. Itu yang tak ada orang kalau dalam dunia. Pertama sekali diangkat di dunia ni ialah semayang yang khusyuk. Akan ada satu waktu, bukan satu ayat, kata Nabi waktu tu dia cakap tu lah, semua orang tak khusyuk dalam semayang, termasuk imam dia. Dia macam hari ni lah. Dan sebelumnya juga lagi. Lama dah Nabi cakap. Zaman yang orang semua tak khusyuk ni lama dah. Bukan baru zaman ni. Sampai ke hari ni. Baru seorang datang. Saya dengan izin Allah. Baru hilang. Mana saya tahu saya khusyuk? Saya ada kelebihan. Dia tanya Allah. Mana saya tahu Samad ni khusyuk? Saya ada kelebihan. Dia tanya Allah. Saya sendiri tak tahu. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, begitulah hari ini kan. Kalau kita tu dapat salat khusyuk, lepas tu dapat ingat Allah jadi luar sembahyang, itu lain pula tu. Maknanya bila ingat Allah semua ni, bila pun kita taat perintah Allah yang sunat ke, yang tak berapa fardu ke semua. Macam hari ni orang tahu adab kenderaan kan. Tapi bila pegang sharing tak ada orang ingat doa ni. Masa dia keluar jemaah tabligh, ada muzakarah tu, masa tu nak keluar, nak pindah masjid lain, muzakarah ada perjalanan, itu ada yang orang ingat. Itu je lah. Macam tak keluar ni, tak ada muzakarah apa semua kan. Siapa ingat? Yazid ada ingat? Yazid kira baru je kan tabligh. Samad ni ada ingat? Azri? Rashidi? Tak ingat. Jadi apa tanda dia tu? Sana. Ni dia. Jadi itu iman tinggi lagi. Sangat tinggi. Sangat suci punya. Sangat suci punya. Sangat suci ni sehingga kan diberi oleh Allah setiap waktu ingat Allah. Tengok bulan ingat Allah. Ada orang tengok bulan ingat Allah. Yang ada tengok bulan ingat lagu Piramli lah. Apa lagu dia? Yazid? Laksana bulan. Itu ingatlah.
Ingat lagu P.Ramlee? Nah, kalau tengah malam tengok bulan, saya ingat lah. Itu maknanya belum dikurniakan lagi tu. Iman tu dah tinggi dah. Macam saya dengan Izzah lah, dah tinggi sah. Tapi belum lagi. Ada ingat, kadang lupa, ingat. Macam tu. Tapi kamu tengok kan, saya bila mau mandu kereta, saya doakan. Tapi ada kala-kala dia, bukan selalu lah. Nanti tak ada lupa punya. Itu lagi tinggi. Tak ada lupanya. Jadi itu sangat tinggi, sangat tinggi. Jadi tuan yang mulia, kita boleh belajar muzakarah, adab, semuanya boleh. Tapi sekadar tahu je lah. Untuk datang kepada amal kita, untuk diberi kita amal tu, kita punya iman kena sangat tinggi dah. Sebab dia bukan padunya. Dia sunat muakkad. Tapi walaupun dia sunat, tapi dalam Quran Allah beritahu. Doa kenderaan ni ada dalam Quran. Bukan main, dia bukan kecil ya. Allah SWT beritahu, Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ada dalam Quran. Makna besar je tu. Tapi ada kamu ingat? Semalam kamu ada buat muzakarah adab kenderaan ni, siapa buat? Anzala kan? Tapi Anzala ada amal? Tak ada, jauh sekali kan? Begitulah dengan semua orang, budak-budak yang diajar kat sekolah, doa makan, doa tu. Hari yang budak tu belajar, balik dia nak tunjuk kat mak dia, dia doa lah. Mak dia pun heran. Dia doa makan bagus dia kata tadika ni. Itu je lah adik tu. Macam orang lain juga. Sebab dia nak tunjuk mak dia apa yang dia belajar. Betul jadi diri dia tak ada. Kita sundoa dah tak tahu. Jadi tuan yang mulia, iman yang tinggi sangat, lebih pada sembahyang khusyuk lagi. Baru dikurniakan, setiap waktu nama orang ni ulul albab, bijaksana. Jadi melahirkan masyarakat bijaksana ni bukan dengan membuka madrasah hafal Quran. Buka madrasah hafal Quran ataupun macam yang berhormat Idris Jusur bila jadi Menteri Besar Terengganu, dia nak melahirkan masyarakat Terengganu ini ulul albab. Itu cakap dia je. Apa dia buat? Dia banyakkan pelajaran baca Quran, hafal Quran. Sekarang ni sekolah-sekolah MRSM semua ada mau hafal Quran juga. Kerana kepercayaan dapat hafal Quran ni, itulah dia orang ulul albab. Ini semua tak betul. Sekarang MRSM ada yang hafal Quran. Ada yang tidak, ada yang ada. Jadi dia beranggapan bila dah hafal Quran ulul albab. Tengok muka semua macam lama je. Tak ada beza dengan bukan ulul albab. Kita kalau ulul albab tu muka lain sikit, bercahaya kan. Gelap kan. Ini sama je gelap. Sebab hafal Quran ni bukan Allah bagi pada orang yang beriman tinggi je. Allah bagi tahu Quran ni mudah diingat. Aku buat Quran ni mudah diingat. Sehingga kan yang bukan Islam pun boleh hafal Quran. Boleh hafal tafsir Jalalain. Ada seorang perempuan profesor dalam Islamic Study daripada Jerman tu, yang dalam YouTube bagi tahu tu. Kenapa dia boleh hafal? 8 language dia dapat tahu. Rashidi pun tak hafal. Sebab Rashidi tak ada keinginan nak hafal kan. Jadi kalau masuk anak dalam madrasah, dia paksa, dia ajar, hafal dia 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi banyak ulul albab lah. Apa ulul albabnya? Kadang yang hafal tu sembahyang dia tak jaga. Banyak orang Bangladesh ni yang datang sini, dia kadang hafiz Quran ya. Dia dah hafiz, dia kerja kilang, dia tak sembahyang.
Jadi tak heran kalau hafiz Quran tak sembahyang. Sebab menghafal Quran ni bukan diberi kepada orang Islam je, bukan Islam pun boleh. Sebab dia hanya setakat tahu. Bila satu orang hafal Quran, katalah dia orang Arab kan, dia tahu. Jadi ada satu orang tu kata makcik yang hafal Quran, hafal tafsir jalan lain, hafal hadis. Makcik ucaplah kalimah, dia kata. Makcik ucap kalimah je, serta-merta makcik akan dikenal sebagai ulama. Ulama dah kenal. Betul kata. Jadi fahaman orang Islam hari ni, tahu tu cukup. Yang bezakan dia ulama bukan kalimah je. Dia tak tahu bahawa bila makcik tu ucap kalimah, dia belum orang beriman lagi. Dia orang baru masuk Islam. Untuk dia beriman, kalimah tu masuk, dia kena buat kerja, mengajak manusia berkebaikan, mencegah kemungkaran. Dengan cara Nabi SAW, bertahun-tahun, berpuluh tahun, dengan niat nak suka ke Allah. Dia tak buat, mengucap aja tak jadi dia orang beriman, orang masuk Islam. Dengan dia hafal semua Quran, tafsir jalan lain tu boleh jadi ulama. Itu yang silapnya. Ini semua yang ucap kalimah, dia kata dia kira orang Islam, dia hafal Quran, hafal tafsir jalan lain, hafal hadis tu. Hoi, dia mesti dikenal, dipanggil, makin rosak lah dia. Dia rosak sikit, rosak banyak. Tapi di akhirat nanti Allah akan tahu. Kamu ni cakap je, tahu je. Tapi takkan masuk syurga macam mana? Akan berada dalam neraka. Itu dia orang akhirat. Macam mana pula kamu masuk neraka? Sebab saya tak amal apa saya tahu. Kita untuk amal apa kita tahu ni bukan banyak belajar. Kena ada iman. Tahu satu hal, iman satu hal. Dia dua perkara berbeza. Kita nak tahu apa Allah mahu, mungkin kita boleh baca Quran. Itu pun tak tahu apa Allah mahu, boleh hafal saja. Apa Allah mahu dalam Quran tu tak tahu. Kan? Macam tafsir jalan lain tu. Dia buat tafsir, Allah bagi tahu aku adalah Tuhan dua timur dan dua barat. Kan? Aku adalah the Lord of the two west and the two east. Dia buat tafsir musim sejuk, musim panas. Juga tafsir Ibn Katsir, musim panas, musim sejuk, tak tahu. Sebenarnya itu salah tafsir tu. Allah ialah Tuhan dua timur dan dua barat. Ialah Allah ialah Tuhan timur dunia dan timur heavens. Heaven apa bahasa Melayu? Langit. Heaven tu dia ada barat dan timur dia. Heaven. Dia ada 7 heavens. Within the universe tau. Kita tahu beyond the heaven, kita tahu. Heaven tu ada timur dan ada barat. Begitu dunia kita ni ada timur dan barat. Jadi Allah SWT adalah Tuhan dua barat dan dua timur. Itu maksud saya. Itu tafsir saya. Dan itu tafsir betul. Selama ni orang tak tahu. Dan jalan lain pun tak betul. Ibn Katsir pun tak betul. Hamka pun ikut tafsir jalan lain juga. Jadi Tuan yang mulia, itu baru pun tak betul. Bayangkan lain tafsir yang lain, yang dalam lagi. Cuma tak betul. Jadi itu bukan kita boleh hafal dan lain tu pun tak betul punya. Mana? Jadi untuk iman dapat tak boleh tahu je. Hafal Quran tahu, hafal hadis tahu, tapi tak boleh amal. Mana tempat dia? Walau panggil ulama, mana tempat dia? Neraka. Okey guys.